Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Amma ba'd. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada pengacara majlis yang saya hormati, seluruh barisan jawatan kuasa Masjid Aziziyah Batu 20, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai masjid, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita rafakkan setinggi-tinggi syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan kita pada malam ini dapat bersama-sama hadir ke rumah Allah taala. Sama-sama kita solat fardu berjamaah dan kita mengambil kesempatan masa yang ada antara maghrib dan isyak ini untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu, untuk kita berkongsi ibrah, pengajaran daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sebagaimana kita berada di dalam majlis ilmu ini yang Nabi sebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Mudah-mudahan usaha kita bersungguh-sungguh berada di dalam majlis ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan jalan kita untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan tuan-tuan, kita juga diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala, kini telah pun berada di dalam bulan Sya'ban. Beberapa minggu sahaja lagi, kita akan mula menjengah ke dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Ambillah kita kesempatan yang ada untuk kita terus berdoa. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyampaikan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan Al-Mubarak pada masa yang akan datang ini. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita nak bercerita berkenaan dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, satu peristiwa yang cukup agung sebenarnya. Kalau kita nak cerita semata-mata kisah Isra' dan Mi'raj ini ialah kisah yang luar biasa. Dalam Al-Quran banyak kisah-kisah luar biasa. Bukan Isra' Mi'raj sahaja. Banyak Allah rakamkan dalam Al-Quran kisah yang kita kata pada segi akal kita tak masuk akal. Tapi berlaku. Berlaku. Contohnya peristiwa Ashabul Kahfi yang ditidurkan. Salasami'atin sinina wazdadu tis'a, 309 tahun. Tidur 309 tahun.
Dari segi logik akal, kita rasa, tak munasabah. Tidur 309 tahun. Tapi itulah yang berlaku, perkara luar biasa dalam Al-Quran. Ya. Apa lagi peristiwa yang berlaku luar biasa? Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Allah perintahkan Nabi Ibrahim sembelih anaknya Nabi Ismail. Dari segi logik akal kita, mana mau seorang ayah sembelih anaknya. Tetapi itulah peristiwa luar biasa, Allah gantikan dengan kibas. Ya. Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Wahai anakku, aku mimpi malam tadi bahawa aku menyembelih kamu. Nabi Ibrahim kata, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, jalan. Itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim jalankan perintah Allah Taala, Allah ubah menjadi binatang lain. Itu adalah beberapa kisah-kisah yang kita rakamkan dalam Al-Quran, yang Allah rakamkan dalam Al-Quran, peristiwa luar biasa. Tapi kita tak jadikan dia sebagai, kita kata, ceramah khas sempena pengajaran kisah Ashabul Kahfi contohnya. Tak ada, kita tak buat pun. Ya. Kita percaya dan kita pun tahu peristiwa itu. Dan peristiwa-peristiwa lain pun kita tahu. Tetapi kita tak mengupas kisah itu. Tetapi peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, kita ambil kesempatan setiap tahun kita berkongsi. Ya. Masjid panggil untuk kita berkongsi pengajaran daripada kisah Isra' dan Mi'raj. Jadi maksudnya Isra' dan Mi'raj ini bukan sekadar peristiwa luar biasa, tetapi ada satu keistimewaan lain berbanding kisah-kisah luar biasa yang lain yang dirakamkan oleh Allah dalam Al-Quran. Tuan-tuan boleh tengok. Bahkan Ibnu Katsir dia pernah menghimpunkan satu kitab tentang mukjizat Nabi, dihimpunkan melalui hadis-hadis Nabi yang sahih, mukjizat yang dilalui ataupun yang ada pada Nabi SAW melalui hadis-hadis yang sahih, dihimpun kitab. Boleh baca banyak tuan-tuan, rupanya banyak. Ada yang diceritakan dalam Al-Quran, bahkan ada juga yang tak ada dalam Al-Quran tetapi dalam hadis dia diceritakan tentang bagaimana mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, peristiwa yang luar biasa, yang tak masuk akal tetapi berlaku kerana apa? Itu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini kita berkongsi tentang ibrah, pengajaran daripada apa yang kita boleh ambil daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguhnya pada kisah-kisah mereka yang terdahulu ini ada ibrah, pengajaran daripada orang-orang yang berfikir. Jadi yang paling penting dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, kita dapat ambil apa pengajaran daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Itu yang paling utama. Daripada kita dengar, kemudian balik kita tak tahu, tak dapat apa yang kita boleh ambil pengajaran daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Baik, tuan-tuan, yang pertama, kita straight to the point, terus. Peristiwa Isra' dan Mi'raj ini dimulakan apabila Nabi SAW dibedah, didatangi oleh malaikat Jibril AS. Dalam satu hadis Nabi SAW, hadis yang sahih. Tuan-tuan, dalam bab mencari sumber rujukan ini, kita pastikan hadis yang sahih, atau setidak-tidaknya hadis yang peringkat hasan, supaya sumber itu sumber yang dipercayai. Kita bimbang nanti yang dicerita itu adalah sumber-sumber yang mungkin bukan hadis yang sahih. Dalam satu hadis Nabi SAW, peristiwa Isra' dan Mi'raj ini peristiwa yang tidak boleh disangkal oleh mana-mana pihak. Kerana apa? Kerana dirakam dalam Al-Quran. Maknanya
benda yang mutawatir, yang memang confirm berlaku atas dalilnya daripada ayat Al-Quran. Surah Al-Isra ayat yang pertama itu kisah tentang Isra, peristiwa Isra. Manakala peristiwa Mi'raj Allah rakam pula dalam surah An-Najm ayat 13 hingga 18. Tuan-tuan boleh tengok. Tetapi tidak detail di sana. Kebanyakannya secara detail diceritakan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara detail. Jadi bila hadis ini, kalau ayat Al-Quran senang. Kita tengok ayat berapa, surah apa, clear. Ini memang confirm. Tapi kalau hadis ini kita kena cek betul-betul, sukar untuk kita semak. Melainkan kita tengok betul-betul sumber rujukannya daripada hadis riwayat siapa. Banyak yang menceritakan, antaranya Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, Abu Zar Al-Ghifari, itu antara beberapa sahabat yang meriwayatkan hadis yang sahih tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Saya ambil sikit daripada hadis sahih Bukhari, riwayat hadis bilangan 336. Riwayat daripada Abu Zar menceritakan ketika mana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala furija an saqfi baiti wa ana bi Makkah fa nazala Jibril fa faraja sadri thumma ghaslahu bima'i Zamzam. Ini yang pertama kita nak ambil, tuan-tuan. Apa dia? Yang pertama, sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj, malaikat Jibril datang. Satu ketika Nabi kata, aku berada di Mekah, atap terbuka, malaikat Jibril alaihissalam turun, fafaraja sadri, dan dibelah dadanya, dibedah dadanya. Thumma ghaslahu bima'i Zamzam, kemudian disucikan, dicuci dengan air Zamzam. Dimasukkan hikmah. Tuan-tuan, Nabi ini kita semua sedia maklum, dia adalah merupakan seorang yang maksum. Tidak ada dosa. Tetapi hatinya disucikan, dibersihkan. Sebelum perjalanan Isra dan Mi'raj, apa dia? Perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita, ini satu yang kita nak ambil, ibrah, pengajaran yang kita nak ambil. Hati kita, perjalanan Nabi sebelum Isra dan Mi'raj, dibersihkan hati. Maknanya Isra dan Mi'raj ini perjalanan Nabi nak menuju Allah Ta'ala, bertemu dengan Allah Ta'ala. Perjalanan kita hari ini pun sama, tuan-tuan. Perjalanan saya, perjalanan tuan-tuan, semua ni yang ada, lelaki ke perempuan ke, tua ke muda ke, perjalanan kita sama, iaitu perjalanan kita ialah untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang kita perlu lakukan kalau begitu perjalanan kita menuju Allah Ta'ala? Hati kita ni mesti sentiasa disucikan. Kita ni manusia biasa, tuan-tuan. Nabi yang Rasul, Allah sucikan hati. Kita ni manusia biasa. Pasti ada kalanya kita melakukan dosa, ada kalanya kita melakukan kesilapan, kita melakukan maksiat. Maka kita sentiasa bersihkan hati kita. Hati manusia ni ada tiga, tuan-tuan. Hati manusia ni ada tiga. Yang pertama, hati yang mati. Yang kedua, hati yang sakit. Yang ketiga, hati yang suci lagi murni. Semak balik, kita ni, hati kita ni macam mana? Yang mana hati ni tak boleh kita nak rawat dengan pergi hospital. Tak boleh rawat pergi klinik, tak boleh. Rawatannya ialah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling terbaik ialah hati yang suci murni, hati yang suci murni. Sebab itu apabila disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
Iza aznaba zamban, apabila seseorang itu melakukan dosa, nukitat, ada satu titik, nuktatun sauda, satu titik hitam dalam hati ini. Bila kita buat lagi banyak, titik itu akan memenuhi hati kita. Dan apabila banyak, lama-lama habis gelap hati kita. Maka apa yang kita perlu buat? Sentiasalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Mereka-mereka yang sentiasa melakukan dosa kepada Allah Taala, aw zalamu anfusahum, atau menzalimi dirinya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim. Ingatlah Allah Taala. Balik semula kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfaru lidzunubihim. Mohonlah kepada Allah keampunan terhadap dosa kita. Tuan-tuan, kita nak muhasabah sikit malam ni, tuan-tuan. Muhasabah. Sebab kita pun nak dekat Ramadan. Sesi muhasabah. Hati ni boleh jadi mati, hati ni. Ni. Pengajaran pertama ni kita nak ambil ialah sucikan hati kita sebelum perjalanan menuju Allah Ta'ala. Kita ni, bila kita nak bertemu Allah Ta'ala, tuan-tuan? Bila? Tahu tak? Tuan-tuan tahu tak bila? Tak tahu. Saya tak tahu bila kita istilahnya meninggal lah. Mati. Mati ni bertemu Allah Ta'ala. Ada yang tahu tarikh mati dia? Ada? Saya tahu tak? Dalam IC dia tulis tak tarikh mati? Tak ada. Kalau ada tulis tarikh mati dalam IC, penuh masjid ni. Kalau kita tengok yang menangis ni, apa hai kamu menangis? Tak mau balik rumah apa semua ni. Kami nak kunci pintu, tak nak. Saya nak sembahyang taubat. Kenapa? Dalam IC kata esok saya meninggal. Jadi saya tak nak balik. Saya nak sembahyang taubat, saya nak berzikir banyak-banyak, nak mohon ampun. Sebab apa? Dia tahu masa dia dah nak dekat. Kita tak tahu bila kita bertemu Allah Ta'ala. Sebab itu, hikmahnya bila kita tak tahu, kena sentiasa bersedia. Kalau tak percaya, tengok orang yang dah tahu tarikh dia mati. Ada orang tahu? Ada. Orang yang berada di bilik, apa istilahnya? Bilik, nak menunggu hukuman gantung dulu. Maknanya dia nak menunggu hukuman. Dia tahu dah. Tarikh dia nak kena hukuman gantung, dia tahu dah. Tapi, belum pernah lah. Wallahualam lah kan. Ada ke orang yang dia dah tahu dah, dia akan terima tarikh hukuman gantungnya. Dia tunggu masa je. Contohnya mungkin seminggu lagi, dia dah tahu dah tarikh dia akan menggantung. Dia boleh seronok. Melompat sana menyanyi. Apa hai kamu seronok benar? Tak lama lagi aku nak mati dah. Ada tak? Asalnya mungkin orang yang kerja penjara ke apa, mungkin dia tahulah pengalaman. Ada. Semua akan menangis. Menangis. Taubat Allah Ta'ala. Fikir mati. Sebab dia tahu dah. Kita ni kita tak tahu, Allah Alam. Jadi bila kita tak tahu, maka sentiasalah kita sentiasa memperbaiki hati kita. So yang pertama, hati ini boleh jadi mati, tuan-tuan. Macam mana kita tahu hati kita ni mati, tuan-tuan? Antara tanda-tanda apabila kita nak tahu bahawa hati kita ni sebenarnya mati. Yang pertama, dia sudah berani meninggalkan solat. Ini peristiwa, pokok besar peristiwa Isra Mi'raj ialah berkaitan dengan solat. Dia berani dah tinggalkan sembahyang tanpa rasa takut dan tanpa rasa apa-apa. Biasa je. Alah, semalam dah sembahyang. Relax lah hari ni. Satu waktu je tak sembahyang. Apa dah hal. Tuan-tuan, kita ni kena ada rasa takut dalam hati kita, tuan-tuan. Kita kena ada rasa takut dalam hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bukan kata sembahyang saja, amalan yang lain pun. Amalan yang lain pun kita kena rasa takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau aku tak buat amalan ni, kalau dia memang dah tak ada apa-apa lagi bab sembahyang. Jangankan sembahyang itu dia tak buat. Sembahyang tu pun dia tak tahu. Tuan-tuan, ada orang tak tahu sembahyang. Kalau sembahyang pun dia tak tahu, macam mana cara sembahyang, bacaan sembahyang tu macam mana, makna kata dia tu bukan kata tak buat sembahyang, dia tak tahu apa langsung tentang sembahyang. Sebab tu tak ada rasa apa. Dia tak buat sembahyang pun tak ada rasa apa. Tinggal sembahyang, subuh, alah tak apalah, hari ni penat sangat balik kerja, tak payah sembahyang. Tanda hati kita mati. Tapi kalau kita rasa tuan-tuan, tuan-tuan boleh test, test. Dia punya, kita kata apa? Kita kata setakat mana keimanan kita tu. Dia tak adalah alat. Memang tak ada alat nak ukur keimanan kita tu, tak adalah. Tapi kita boleh cuba. Sekejap lagi azan main isyak, lepas habis ceramah ni, azan main isyak, tuan-tuan jangan sembahyang. Ini bukan saya suruh. Saja dia buat perumpamaan nak bagi faham. Tuan-tuan tak sembahyang, tuan-tuan balik rumah macam biasa. Balik rumah pun tak sembahyang, relax. Sampai subuh besok tuan-tuan sembahyang. Apa rasa masa tu? Kalau hati rasa, aku tak sembahyang lagi ni. Hati tu rasa macam tak tenteram. Maknanya iman kita masa tu kuatlah. Waktu dah masuk, kita tak sembahyang lagi, kita pun dah rasa tak tenteram. Itu maknanya bacaan meter iman tu kuatlah. Tapi kalau sembahyang dia tak hirau, awal lagi baru pukul 10. Isyak habis pukul 6. Subuh pun 6:18 ke 6:15. Pukul 6 pagi pun boleh sembahyang, relax lah. Itu maknanya hatinya dah mula nak mati dah. Itu yang pertama, tuan. Jangan berani tinggalkan solat. Bila mula, bukan kata berani tinggalkan solat. Kalau peringkat kita ni dah istiqomah ni tuan, kita kena jaga, bukan kata pergi orang kata tak sembahyang tu. Memadai dah level kita ialah jangan ambil lewa bab solat. Gitu. Maknanya azan secepat mungkin kita sembahyang. Itu level kita. Nak jaga supaya tak terjebak pergi kepada senang-senang tinggal sembahyang, jaga level yang paling asas, jangan melengah-lengahkan sembahyang. Itu yang pertama. Yang kedua apa dia? Dia merasa tenang. Ni hati mati ni. Dia merasa tenang walaupun setiap hari dia lakukan dosa. Tuan-tuan, pernah jumpa tak orang yang dia rasa biasa buat dosa, tuan-tuan? Tak ada apa bagi dia. Bukan sekadar dia rasa biasa, dia bangga pula dengan dosa yang dia buat. Dia bangga. Ni nampak ni. Apa dia? Ni aku baru beli nombor tadi. Ini kalau menang ni, aku sedekah 10% pada masjid. Bangga dengan dosa yang dia buat. Bukan sekadar dia tak rasa apa, bahkan dia bangga. Dosa yang dia buat tu dia seronok. Itu tanda hatinya dah mati, tuan-tuan. Cek balik kita. Ada tak kita macam tu? Cek balik ahli keluarga kita, ada tak macam tu? Cek balik kawan-kawan kita, ada tak macam tu? Mungkin tuan-tuan pernah jumpa orang yang macam tu. Dia tak kisah. Kita cakap lah apa pun. Itu yang kedua. Tanda hati mati. Yang ketiga, apa dia? Jauh daripada Al-Quran. Tuan-tuan, jauh daripada Al-Quran. Tuan-tuan, kita ada tuntutan hak yang perlu kita tunaikan dengan Al-Quran. Jangan miss sehari untuk kita baca Al-Quran. Jangan miss, tuan-tuan. Tolonglah, tuan-tuan. Ingat, tuan-tuan, bila kita dikubur nanti,
isteri kita, anak-anak kita, ahli keluarga kita belum tentu sedekahkan Fatihah pada kita. Belum tentu sedekahkan pahala pada kita. Belum tentu, tuan-tuan. Yang akan menjadi kawan peneman kita di alam kubur ketika sunyi, siapa dia? Kalau kita jadikan Al-Quran kawan karib kita setiap hari, baca Al-Quran setiap hari, insya-Allah dialah jadi peneman kita di kubur nanti, tuan-tuan. Wa fil qabri mu'nisa wa fil qiyamati syafi'ah. Dia akan jaga kita. Dia akan menerangi kubur kita. Jadi, kalau kita tinggalkan Al-Quran, lama-lama hati kita akan gelap, mudah buat dosa, dan akhirnya kita jauh dengan Allah Ta'ala. Jadi, jangan tinggalkan Al-Quran. Bacalah. Sikit, paling tidak satu hari, satu muka. Takkanlah 24 jam satu muka, tak ada masa, tuan-tuan. Ya. Tidur pun ada masa. Ya. Sehari tidur berapa jam? Tuan-tuan tidur berapa jam sehari? Berapa jam? 8 jam. Sehari boleh peruntuk masa 8 jam untuk tidur. Untuk Quran, tak ada masa lah. Ya Allah, aku minta maaf ya Allah, aku tak ada masa. Tengok Facebook berapa jam? Facebook kalau 2 jam pun sakan. Ya, main game? Main game. Selagi tak suruh berhenti, selagi tu main. Ya. Melepak? Melepak. Kalau lagi ramai kawan, lagi banyak topik bincang, lagi sonok. Al-Quran, saya tak punya masa ya Allah. Quran tak punya masa. Sedang masa kamu berFacebook, kamu ada punya masa. Sedang masa kamu melepak, kamu punya masa. Sedang kamu buat benda yang sia-sia, kamu ada masa. Tapi dengan Al-Quran, tak ada masa. Jangan jauh dengan Al-Quran. Biar kita dekat dengan Al-Quran. Baca. Bukan susah. Sekarang ni pun dah canggih. Quran dah ada dalam, boleh download dalam handphone. Baca. Mana kita pergi, tak ada masalah. Yang keempat, tanda hati mati ni, yang keempat ialah selalu buruk sangka. Kita ni kena sedar bahawa apa yang berlaku dalam kehidupan kita, semuanya ketentuan Allah Ta'ala. Jangan kita salahkan. Inilah. Semua depan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan kita buruk sangka dengan Allah Ta'ala. Apa yang Allah bagi kepada kita, itu ujian untuk kita. Sama ada baik ataupun tidak. Semuanya ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ke-6. Yang ke-5. Yang ke-5, tidak suka dengar nasihat. Tanda-tanda hati mati yang ke-5 apa? Dia tak suka dah dengan nasihat dah. Marilah siapa pun, tuan-tuan. Pak Imam ke bagi nasihat, ustaz ke bagi nasihat, ayah ke bagi nasihat, semua tak makan. Tak boleh. Aku tak mau dengar. Siapa pun aku tak mau dengar. Hang buat hal hang, aku buat aku. Sudah. Dosa aku. Aku tak susahkan orang. Dosa aku yang tanggung. Biar aku jawab depan Allah Ta'ala. Yang kamu nak nasihat-nasihat ni buat apa? Dosa hang yang tanggung. Hang tak tahu hang mati ni siapa yang mandikan? Kamu mandi sendiri ke? Hang mati nanti siapa yang kapankan? Kamu kapan sendiri ke? Kamu mati ni siapa yang sembahyangkan? Siapa yang kuburkan? Orang sekeliling juga. Kalau jumpa lah orang rupa tu, tuan-tuan. Tuan nak sembahyang nak jenazah? Kita belum pernah lagi berlaku dalam sejarah lah. Teruk-teruk orang tu, tak sembahyang, masjid tak pernah datang, sembahyang Jumaat tak pernah datang, puasa tak pernah, kaki judi, kaki minum arak. Tahu dia meninggal, Pak Imam tak siapa dia? Dia ke? Tak payahlah kita sembahyang, lemparlah jenazah dia ke Sungai Perak tu. Belum pernah berlaku lah lagi, tuan-tuan. Setara teruk-teruk manusia pun. Jadi kalau tak mau dengar nasihat dah, itu tanda-tanda hati kita ni nak mati dah. Baik, yang keenam apa dia tanda-tanda hati ni mati, iaitu dia tidak takut dengan kematian dan azab Allah Ta'ala. Tak ada rasa takut.
hari-hari kita menziarah orang mati. Kadang-kadang matian ni ada musim juga tuan-tuan. Bila start seorang meninggal, ada je, besok ada je. Tapi kadang-kadang bila dah lama tak ada, dia rindu juga, siapa lama pula tak ada orang meninggal. Boleh pula dia cakap begitu kan. Ada kan? Ada juga. Kita ni rasa dah lama tak ada orang meninggal kampung kita ni. Bila dah ada, dia mula berkira-kira. Ni dah ada seorang ni. Biasanya 3 hari berturut-turut ada ni. Siapa lagi agak-agaknya? Siapa lah agak-agaknya besok ni? Besok ada je berita meninggal. Orang tu pula meninggal. Kadang-kadang dalam satu hari, orang dekat-dekat je. Ni meninggal. Selang 2-3 rumah, orang yang sama. Hari yang sama meninggal. Jadi, bila kita ziarah kematian, kita semayang jenazah, ziarah kubur, adalah dalam hati itu rasa takut. Dengan azab Allah Ta'ala, ni mati ni bila-bila masa Allah Ta'ala boleh panggil aku. Jadi apa persiapan aku? Itu kena ada dalam hati. Ni kat tanah kubur pun boleh melawak lagi. Tak ada insah langsung. Baik. Dan yang ketujuh tuan-tuan, tanda-tanda hati itu mati ialah kita tak punya masa untuk berfikir tentang agama. Tak ada masa fikir tentang bang ibadat, tak ada masa dah, sibuk penuh. Sibuk penuh dah Allah. Fikir hal dunia, fikir harta, fikir pangkat dan sebagainya. Dalam bab akhirat ni tak ada masa nak fikir dah. Itulah tanda-tanda hati kita mati tuan-tuan. 7 ni yang saya sebut tadi. Tuan-tuan ingat ke tak? Ni semua level-level Imam Syafi'i. Semua boleh ingat. Balikkan cerita. Tadi saya dengar ceramah 7 tanda hati mati. Sebab apa kita nak cerita tanda hati mati? Sebab perjalanan Isra' Mi'raj, Nabi dibersihkan hatinya. Nak menuju Allah Ta'ala. Kita nak menuju Allah Ta'ala, bersihkan hati kita. Elakkan hati kita ni jadi mati. Cara nak tahu ni 7 tanda tu. Kalau ada simptom-simptom 7 tadi tu, jaga-jaga. Itu hati kita dah mula nak mati. Segera-segeralah kita suburkan balik hati kita. Dalam satu hadis Nabi SAW, ni kita dalam pada kita nak menuju Allah Ta'ala, malam ni kita fokus Isra' Mi'raj, perjalanan menuju Allah Ta'ala. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan, man kanatil akhirah hammahu wa ja'ala Allah ghina fi qalbihi. Barang siapa yang menjadikan akhiratnya sebagai tujuan hidupnya. Maknanya dia hidup di dunia ini, tujuan matlamat dia yang penting akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Allah akan kayakan hatinya. Kaya ni maksudnya apa? Cukup. Kaya ni kan banyak. Cukup. Dia rasa cukup. Apa yang ada jadilah. Alhamdulillah. Jadilah rezeki Allah Ta'ala bagi banyak ni. Alhamdulillah. Tak dapat air sinar pun tak apa. Alhamdulillah. Allah bagi cukup je semua. Dia rasa cukup. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Hati dia tenang. Bila akhirat tu dalam hati dia. Wa jama'a lahu syamlahu wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadi mempermudahkan segala urusannya dan menjadikan dunianya itu mudah baginya. Dunia ini mudah bagi dia. Sebab dia capai, dia nak matlamat akhirat. Dunia ini mudah bagi dia. Segala urusan dunia beres. Tapi bagi orang yang disebut wa man kanati dunya amma'u wa ja'ala Allahu faqrahu fi 'ainaihi. Barang siapa yang menjadikan dunia dalam hatinya, tujuan hidupnya ialah dunia semata-mata, maka Allah Ta'ala akan jadikan hatinya faqrahu fi 'ainaihi. Dia akan sentiasa melihat fakir ni kekurangan, kurang. Maknanya dia akan rasa tak cukup dia. Itu rasa tak cukup. Banyak mana pun tak akan rasa cukup. Duit banyak mana pun tak akan cukup. Pangkat tinggi mana pun tak akan rasa cukup. Sebab apa?
Sebab dia dah rasa bahawa kenikmatan dunia ini adalah segala-gala baginya. Tuan-tuan. Ya. Jadi sebab itu, tuan-tuan, janganlah kita terlalu mengejar dunia. Ini saya nak sebut, tuan-tuan. Janganlah kita terlalu mengejar dunia. Kerana belum tentu kita akan dapat. Kalaupun dapat, mungkin tak banyak. Kalaupun banyak, mungkin tak puas. Kalaupun puas, takkan kekal selama-lamanya. Faham, tuan-tuan? Faham tak? Jangan terlalu mengejar dunia kerana belum tentu kita dapat. Kalaupun dapat, belum tentu banyak. Kalaupun banyak, belum tentu puas. Kalaupun puas, confirm takkan kekal selama-lamanya. Kita nak kejar wang ringgit. Tak semua orang akan dapat, tuan-tuan. Tak semua orang dapat. Mungkin orang ni, dia dapatlah banyak. Orang ni, adalah sekadarnya. Dapat pun tak banyak. Ya, kalau banyak pun mungkin dia tak rasa puas. Ya, tak puas. Sebab tu, kita dengan harta ni, kita nak lagi. Kita tak akan rasa puas. Dan puas tu pun bersifat sementara je. Di dunia, kadang-kadang puas tu sekejap je. Kita makan makanan sedap ni, tuan-tuan. Tu nasi bungkus ke belakang tu? Nasi bungkus lah. Kita makan nasi bungkus. Saya nampak tadi, kabur-kabur tu, rasa nasi bungkus. Kita makan nasi ni, sedapnya di mana, tuan-tuan? Berapa lama sedap dia tu? Di mana? Masa bila kita rasa sedap? Masa mana? Masa di lidah. Kita rasa makan. Nasi apa? Nasi Arab ke apa tu? Makan. Masa kunyah tu, lidah lah yang rasa kan. Ada rasa manisnya, ada rasa masin sikit. Sedap lah. Kita sedap. Kita telan masuk dalam perut. Ada lagi tak rasa sedap kan? Ada lagi tak? Tak ada lah. Lepas tu pun dia dah proses-proses dalam perut, keluar jadi najis. Habis. Sedap tu sekejap je. Sedap tu sekejap. Kemudian, kejarlah akhirat. Kejarlah akhirat. Kerana pasti kita akan dapat. Kejar dunia belum tentu dapat, tuan-tuan. Nak naik pangkat, kejar naik pangkat contohnya. Jawatan utama satu je contohnya. Nak kejar tu. Yang nak kejar berebutnya berapa orang? Mungkin 10 orang. Daripada 10 tu, yang ini pijak kawan ni, yang ni sailang kawan tu ini, seorang je dapat. 9 lagi melopong. Tak tentu dapat. Kejarlah akhirat. Kerana apa? Pasti kita akan dapat. Hari ni untuk akhirat ni semua terbuka. Siapa-siapa boleh dapat. Tak ada syarat. Ni datang masjid ni, ada syarat? Tak ada. Nak dapat pahala di masjid ni, yang umur 60 ke atas je dapat pahala. Yang umur muda-muda ni tak dapatlah pahala. Dia dapat pahala sikit je sebab dia muda. Kita ada. Siapa-siapa datang dapat pahala. Ada orang berebut? Tak ada. Tak ada orang berebut pun. Elok terbuka. Kejarlah akhirat, pasti kau akan dapat. Sudahlah dapat, apa dia? Banyak pula tu. Sudahlah dapat akhirat ni, sudahlah dapat banyak pula tu. Tuan-tuan datang hari ni sembahyang, berapa yang Allah Taala bagi dah, tuan-tuan? Banyak dah. Sembahyang berjamaah 27 kali ganda. Buat satu pahala 27. Sembahyang maghrib 27. Sembahyang isyak berapa? 27. Itu cerita pahala sembahyang berjemaah. Masuk masjid, niat iktikaf, pahala iktikaf. Masuk masjid, sembahyang sunat tahiyatul masjid, pahala sembahyang sunat. Masuk masjid, baca Al-Quran, 1 huruf 10 pahala kebajikan. Masuk masjid, buh duit dalam tabung. 700 kali ganda. Kalau nak dihitung, tuan-tuan datang malam ni saja, katalah benda tu nampak. Contohnya campur pahala keluar je dekat pintu tu, SU masjid pun bagi dia punya hasil pahalanya. Okey, Haji Mat, Haji punya pahala malam ni, tengok Haji tadi iktikaf, Haji ada sembahyang sunat, baca Quran, zikir, dengar majlis ilmu, Haji punya pahala 100,000 pahala. Wow, kata dia. Kalau ada tu, tuan-tuan, masjid ni 3 tingkat. Orang berduyun datang. Pasal tak nampak.
Jadi benda akhirat sudah confirm kita akan dapat, sudahlah dapat banyak pula tu. Sudahlah banyak, kita rasa puas. Sudahlah puas, kekal selama-lamanya. Pahala ni sampai akhirat. Tapi kita tak tahu. Sebab kita tak nampak benda itu. Okey, baik. Baru satu ibrah kisah Isra' Mi'raj. Ada 5 lagi tuan-tuan. Sanggup ke tunggu ni? Baru satu dah masuk isyak dah. Masuk isyak dah. Baik tuan-tuan. Saya nak sebut yang kedua, apa dia? Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi SAW naik bertemu Allah Ta'ala pada waktu malam. Asra bi abdihi lailam minal masjidil haram. Pada waktu malam. Kenapa dia tak buat siang? Senang orang nampak betul tak? Siang. Apa benda yang naik tu? Itulah Nabi. Nabi dia pergi buruk. Kalau Nabi cerita, tuan-tuan, selepas Nabi balik daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj, Abu Jahal tanya kepada Nabi, dan Nabi ceritalah tentang kisah ini. Dalam satu hadis riwayat Jabir bin Abdullah, lamma kazzabtani Quraisy kumtu fil hijr. Ketika mana aku didustakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Orang Quraisy, dia dengar cerita Nabi ini, dia tak percaya. Kumtu fil hijr, aku berdiri di atas hijr Ismail. Nabi cerita. Fajalallahu li Baitul Maqdis. Allah Ta'ala menjelmakan gambaran Baitul Maqdis di depan dia. Itu pun orang tak percaya. Jadi kalau kata kita kata, kalau buat siang, kan senang orang nampak. Semua orang percaya. Nabi kata, aku malam tadi, aku baru balik daripada Baitul Maqdis dan pergi Sidratul Muntaha. Dia kata, ya betul-betul. Aku ada nampak semalam apa naik ke langit. Aku nampak malam siang malam ada nampak naik. Pasal orang nampak siang tapi malam. Tuan-tuan, ini yang kedua yang kita nak bawa. Perjalanan ini ialah perjalanan hamba bertemu dengan Allah Ta'ala. Nak kata dekatnya Allah dengan hamba ni. Waktu yang paling dekat kita dengan Allah Ta'ala, kita nak bermunajat dengan Allah Ta'ala, ialah pada waktu malam. Terutamanya sepertiga malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmud. Pada separuh daripada malam kita bangun sembahyang tahajud. Itulah waktu kita dekat dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan sentiasa menyeru, siapa hamba aku yang nak meminta kepada aku, silakan, mintalah apa-apa. Nescaya aku akan kabulkan. Sebab tu, tuan-tuan, yang kita ambil, jangan tinggalkan ibadah waktu malam. Sepaling-paling tidak, sembahyang tahajud 2 rakaat. Setidak-tidaknya, tuan-tuan. Setidak-tidaknya. Sekarang subuh pun dah lewat 6 suku lebih kurang. So, kalau kita bangun pukul 6 pun masih berkesempatan lagi sembahyang tahajud. Itu seringkah-ringkah lah. Kalau boleh lebih lagi bagus, sembahyang taubatnya, sembahyang tasbihnya lagi bagus. Sembahyang tahajud 2 rakaat ringkas. Itulah waktu yang paling sesuai kita nak bermunajat. Boleh je sembahyang pada waktu siang, tak ada masalah. Sembahyang hajat, tak ada masalah. Tapi bila waktu malam ni dia lain sikit suasana ni. Bila waktu sunyi ni kita dengan Allah Ta'ala tu, kita dambakan, merintih di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita ambil kesempatan tuan-tuan. Apatah lagi ni nak puasa ni, nanti dalam bulan Ramadan kita ada 10 malam terakhir. Jangan masa tu baru kita nak mula. Mulakanlah daripada sekarang. Mulakan daripada sekarang untuk kita beribadat, bangun malam, ibadat pada waktu malam. Itu kekuatan kita sebagai orang Islam. Kekuatan kita sebenarnya ialah kekuatan apabila kita dapat bangun malam.
Kalau kita tak ada kekuatan bangun malam, tuan-tuan, kerohanian kita pasti akan lemah. Percayalah. Sebab itu orang-orang salafus soleh, orang-orang ulama-ulama yang tersohor, pasti mereka akan menjadikan amalan bangun sembahyang malam itu satu amalan harian bagi mereka. Baik, itu yang kedua, tuan-tuan. Yang ketiga, apa yang kita nak ambil daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, tuan-tuan, Nabi SAW pergi, peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, Nabi pergi menaiki Buraq. Kita semua tahu bahawa Allah berkuasa nak buat apa saja. Jangankan Buraq itu pun sebenarnya dah laju dah. Kelajuan Buraq ini dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang Buraq ini, hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik, hadis sahih Muslim, hadis 234. Apa hadisnya? Utitu bil Buraq. Nabi kata, aku didatangi dengan Buraq. Apa Buraq ini? Wa huwa dabbatun abyadun tawilun. Satu binatang yang besar, satu binatang tunggangan berwarna putih, fauqal himar dunal bawal. Lebih besar daripada keldai, kecil sikit daripada bawal. Sedang-sedang, tengah-tengah. Tuan-tuan, Buraq ini dah pun dijadi dia kelajuan cahaya lah. Mudah faham gitulah kita kata. Kita pun tak boleh nak gambar bagaimana. Nabi sebut tapi kita tak tahu hakikat sebenar bentuknya macam mana. Kalau dengan perumpamaan kita kata kelajuan cahaya pun dah laju dah, tuan-tuan. Kelajuan cahaya 300,000 kilometer, bukan sejam. Sejam tu pun kira laju lah dah. 300,000 kilometer per saat, per second. 300,000 kilometer per second. Per saat. Laju dah. Tuan-tuan, kalau saya buat macam ni, saya kata, mengapa tidak Allah Ta'ala terus je, sekelip mata Nabi duduk di Mekah, pup, sekelip mata, terus berada Sidratul Muntaha. Boleh tak Allah Ta'ala buat begitu, tuan-tuan? Boleh tak? Boleh aja. Kerana Allah berkuasa buat apa sahaja. Kan? Tak sabit Nabi guna Buraq pun Allah boleh hantar Nabi sekelip mata ke Sidratul Muntaha. Tanpa kenderaan pun boleh. Itu kita nak kata kuasa Allah Ta'ala tu boleh aja. Tapi Allah datangkan sebagai wasilah nak bertemu Allah Ta'ala dengan menaiki kenderaan. Jadi apa yang kita ambil sini, Nabi nak bertemu Allah Ta'ala, ada wasilah di situ. Wasilah ni kita kata perantaranya kenderaan. Kena naik kenderaan dapat bertemu Allah Ta'ala. Ambil satu ibrah di sini, kita nak menuju Allah Ta'ala, nak bertemu Allah Ta'ala, kena ada satu kenderaan. Wasilah dia tu. Apa wasilah kenderaannya? Ilmu. Yang kita boleh ambil ni ilmu. Kita nak menuju Allah Ta'ala, kita kena ada ilmu. Ya. Bagaimana kita nak melaksanakan amal, ilmu dengan amal ni? Ya. Bagaimana kita nak laksanakan ilmu ini dengan kita beramal, supaya itulah wasilah kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada makna kita hidup ini, tuan-tuan, kita kata kita nak menuju Allah Ta'ala, tapi tak ada apa-apa perantaraan kita nak bertemu Allah Ta'ala tu. Dengan apa? Dengan ilmu, dengan amal kita. Amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita cerita dalam bab ilmu untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, nak perjalanan kepada Allah Ta'ala, maka kena belajar. Ilmu ni dia tak boleh duduk diam. Duduk sandar. Alhamdulillah. Aku baru tadi diberikan ilmu. Tak kena. Tak boleh. Itu yang macam-macam datang tu, benda-benda pelik-pelik. Aku dapat ilmu, dapat bedah orang secara batin. Dia duduk situ. Tak apa. Kamu duduk kat rumah. Nanti malam kamu akan rasa ada orang operate badan kamu. Duduk dia. Okey, dah selesai. Apa yang selesai?
Aku dah bedah dia dah. Duduk saja boleh bedah. Dahsyat tu. Kalau macam itu, tak payahlah kita buka hospital. Ajarkan ilmu ni kepada doktor-doktor. Senang dia pun. Tak payah pening-pening nak tunggu orang pesakit datang. Makcik duduk rumah dan diam, saya ubat daripada sini. Duduk dan diam. Okey, selesai. Itu yang kadang-kadang timbul macam-macam. Mesti belajar. Ilmu tu mesti belajar, berguru. Tak boleh secara duduk sendiri-sendiri dan sebagainya. Dan ilmu itu ialah mestilah ilmu yang paling penting, ilmu yang berasaskan wahyu lah. Bukan ilmu yang tak ada faedah. Ya. Baik, berapa dah tuan-tuan? Berapa dah kita ambil pengajaran ni? Ingat tak tuan-tuan? Ada berapa dah? 3. Cukup tak? Cukup pun tak tuan-tuan? 3 ni. Berbaloi tak dengan nasi bungkus 1 tuan-tuan balik ni? Kalau baloi cukup. Kalau tak baloi saya tambah lagi 10. Ya. Apa lagi tuan-tuan yang kita nak ambil? Yang paling besar, sembahyang. Sembahyang. Nabi SAW naik peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Yang paling besar sekali ialah peristiwa Nabi dikurniakan perintah kewajipan sembahyang. Tuan-tuan, sembahyang ini yang paling tinggilah anugerah dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sebab itu kita kata banyak peristiwa luar biasa yang Allah rakam dalam Al-Quran, tetapi orang tak bicara itu. Tapi Isra' dan Mi'raj ini orang berbicara tentang Isra' dan Mi'raj. Sebab bukan sekadar luar biasa, tetapi di situ ada satu yang cukup agung. Apa dia? Anugerah perintah sembahyang. Perintah sembahyang. Hebatnya sembahyang ni tuan-tuan. Sembahyang ni boleh menyelesaikan segala masalah. Tak percaya kalau tuan-tuan barang hilang, tuan-tuan sembahyang. Nanti dalam sembahyang tu dia jumpa ni. Biasa buat tak? Biasa tak tuan-tuan? Dalam sembahyang, mana kunci aku letak tadi? Sembahyang Allah Akbar. Aku tadi balik rumah, kunci aku letak dalam poket seluar. Lepas tu seluar aku gantung dekat pintu. Rasanya orang rumah aku ambil seluar tu, pergi masuk mesin basuh. Rasanya kunci dia tak keluarkan sekali, embuh dalam mesin basuh kot. Habis je Assalamualaikum warahmatullahi, dia pun balik telefon. Tadi kunci tadi saya letak dalam seluar. Betul tak seluar tu? Cuba cek dalam mesin basuh. Ada kunci dalam seluar yang awak basuh. Betul lah bang. Itulah. Sembahyang menyelesaikan masalah. Kalau itu caranya tuan-tuan, memang silap besar lah kita. Bukan menyelesaikan masalah ketika dalam sembahyang tu. Tak. Dengan sembahyang, kita gunakan sembahyang ini ibarat alat telekomunikasi kita berhubung dengan Allah Ta'ala. Kita nak telefon kawan, hello, guna telefon. Nak berhubung dengan Allah Ta'ala, sembahyang ni lah alat komunikasinya. Habis sembahyang, kita doa pada Allah Ta'ala, ya Allah, ya Tuanku. Mudahkanlah urusan kesulitanku. Sekiranya ada barang yang kehilangan ni, kau permudahkanlah untuk aku temui balik. Ataupun kau gantikanlah dengan barang yang lebih baik daripada itu. Itulah gunanya sembahyang. Nabi SAW terima. Fa'auhallahu ila ma auha fa farada alayya qamsina salat fi kulli yaumin wa lailatin. Dalam hadis ini Nabi sebut. Hadis yang tadilah, hadis sahih Muslim. Yang riwayat Anas bin Malik tadi. Dia kata, aku ni difardukan oleh Allah Ta'ala fa farada alayya qamsina salatan fi kulli yaumin wa lailatin. 50 waktu Allah Ta'ala fardukan kepada aku. Turun bertemu dengan Nabi Musa AS. Nabi Musa tanya, apa yang kamu dapat? Nabi kata, aku dapat 50 waktu sembahyang. Oi, banyak tu. Umat kamu tak mampu nak buat. Kaum aku Bani Israel pun tak mampu. Yang gagah-gagah, kaum Bani Israel ni hebat-hebat, tak mampu. Umat kamu, umur pun tak panjang. Dah lah tak panjang. Sakit macam-macam lah tu. Gautnya, macam manisnya. Itu tak ada lah dalam hadis tu.
Mak kamu tak mampu, kamu balik bertemu Allah Ta'ala. Minta kurang, minta diskaun. Qala arji' ila rabbika fas'alhu takhfif. Balik ketemu Allah Ta'ala, minta kurang. Supaya mudah tu. Naik turun beberapa kali, sampailah dapat 5 waktu. Tuan-tuan, sembahyang 5 waktu ini pun nak sebut betapa hebat dan pemurahnya Allah Ta'ala dan kasih sayangnya Allah Ta'ala kepada kita. 5 ni pun sebenarnya Nabi Musa kata banyak tu. Ya. Agak-agak tuan-tuan kalau Nabi naik berapa kita dapat lagi diskaun? Jangan dia kata Allah ngapa Nabi tak minta lagi. Patut naik lagi dapat 3 pun okey dah. Tuan-tuan, Nabi kata aku dah malu. Qad raja'tu ila rabbi hatta istahyaitu minhu. Aku dah ulang kali dah naik pada Allah Taala, aku dah rasa malu dah segan. Cukuplah 5. 5 tu pun Allah kata kepada Nabi, ya, innahu ya Muhammad innahu khamsun salawatun fi kulli yaumin wa lailatin li kulli salatin ashrun. Setiap walaupun aku dah tinggalkan 5 je sembahyangnya, tetapi kamu buat 5 waktu itu, ya, ibarat macam kamu dapat 50 waktu juga. Pahala ni tu. Sebab apa? Li kulli salatin ashrun, kata Allah kata kepada Nabi. Setiap satu waktu sembahyang kamu buat 10 aku gandakan. 10 digandakan. Tak jumpa tuan-tuan kat dunia ni. Tak jumpa. Kita balik nanti pun sebungkus je dapat nasi, tak dapat 10. Kita nak keluar, tadi saya banyak sembahyang sunat tadi. Boleh tak saya dapat 10 bungkus? Tak ada. AJK Masjid takkan bagi lebih kan? Tak ada. Tak kira lah hang lebih sembahyang ke, hang masuk tabung. Tadi saya sebelum keluar tadi, saya masuk RM10 dalam tabung masjid. Boleh tak saya dapat 10 nak bawa balik? Tak ada. Sebungkus juga dapat. Sembahyang ni Allah bagi likulli solatin ashrun, 10. Tu saya kata tadi, kejarlah akhirat, confirm akan dapat. Sudahlah dapat banyak pula tu. Sembahyang satu waktu ibarat 10 kali ganda. Maknanya kalau kita buat 5 waktu, sama dengan 50 waktu. Itu saya buat perumpamaan. Kalau dibuat pilihan tuan-tuan, ya, satu pakej 50 waktu. Kita tak kata sembahyang lah, saya buat benda lain lah. Saya kata kerja. Okey, 50 tugasan kena buat. Ni pilihan pertama. Pakej A kena buat 50 tugasan, aku bayar kamu RM50. Pakej A. Buat 50 tugasan kerja, aku bayar RM50. Pilihan pertama. Pilihan kedua, aku suruh kamu buat 5 je kerja. 5 je kerja tugasan. Aku bayar RM50 juga. Tuan-tuan nak pilih pakej A ke pakej B? Jawab tuan-tuan. Faham tak ni? Nak pilih pakej A ke pilih pakej B? Kalau dia kata saya nak pergi pakej A, tu memang dahsyat lah tu, dia punya tingkatan makom dia tu. Buat 5 dapat 50. Buat 50 dapat 50. Mana yang kita nak? Lebih baik buat yang 5 dapat 50. Maknanya sembahyang 5 waktu sama juga macam 50 yang kita dapat. Ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala, Nabi sebut as-salatu imaduddin. Man aqama faqad aqamaddin. Wa man taraka faqad hadamaddin. Sembahyang tiang agama. Siapa yang tak sembahyang, dia runtuhkan agama. Siapa yang sembahyang, dia tegakkan agama. Siapa yang tidak sembahyang, maka dia runtuhkan agama. Jaga sembahyang elok. Jadikan sembahyang ini sebagai asas dalam kehidupan kita, dalam keluarga, dalam masyarakat kita. Apa-apa pun sembahyang nombor 1. Muru auladakum bis-solah. Ajar anak kamu sembahyang. Sembahyang inilah asas segala-galanya. Kalau sembahyang kita tak selesai, maka tak selesai juga amalan-amalan kita yang lain, tuan-tuan. Jadilah tuan-tuan. Saya rasa ada 4 dah. Ya. Ya.
Ha ha. Ha. Okey, tuan-tuan jemaah ni ya. Kalau hati kita ni dah diketuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, siapa-siapa pun akan datang ke rumah Allah Taala. Ya, siapa-siapa pun akan datang ke rumah Allah Taala. Tapi kalau hati ni tak diketuk lagi dengan Allah Taala, buatlah apa pun, takkan datang juga. Ya. Saya cerita tuan ni selalu saya sebutkan. Ya. Kadang-kadang Allah Taala ketuk hati kita dengan benda-benda yang simple. Contohnya bila kita datang ada satu kaki kat tangga. Ini pernah saya datang, tiba-tiba ada satu kaki kat tangga. Kaki palsu. Bukan kaki orang. Kaki palsu kat tangga. Kita terkejut tengok kaki apa. Rupanya ada jemaah yang datang. Dia cacat, kakinya tak sempurna. Mungkin ialah dia nak bawa apa semua, dia tinggal kat luar. Kadang-kadang kalau orang dia boleh fikir dalam hati, orang yang kaki tak sempurna pun datang ke rumah Allah Ta'ala. Orang yang sempurna tubuh badan, tak terbuka lagi hatinya untuk datang. Itu kita kata. Ya, selagi hati ini tak diketuk dan tak berasa ketukan itu, selagi itulah manusia takkan ada kesedaran. Tak ada. Bukan sebab COVID pun. Sebab hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, saya rasa cukup sekadar itu. Mudah-mudahan kongsian kita dapat memberikan manfaat kepada semua. Saya ingat 4 yang saya kongsikan tadi, tuan-tuan boleh kongsikanlah dengan ahli keluarga dan juga orang-orang yang lainnya. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kelemahan dan kekurangan atas diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.